Hello, Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Ya, apa khabar doktor? Alhamdulillah sihat. Baik doktor. Dan juga seperti yang kita ketahui semalam 29 kes positif COVID-19 dicatatkan lagi. Dan terdapat satu kluster baharu. Mungkin boleh doktor jelaskan dengan terperinci bagaimana status COVID-19 di Labuan pada ketika ini doktor. Silakan. Okey, terima kasih Sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera selamat pagi kepada semua warga Labuan yang saya hormati. Setelah beberapa hari kita tidak bersiaran pagi ini, sekali lagi saya bersama dengan semua pendengar di Labuan FM untuk kita berkongsi status kedudukan terkini berkenaan dengan COVID-19 di Labuan ini sendiri. Jadi, saya mulakan dengan seperti mana yang telah diumumkan oleh Yang Berbahagia Tan Sri Ketua Pengarah Kesihatan semalam, di mana semalam kita mencatatkan kedudukan kes baru yang tertinggi selepas pasca pilihan raya, iaitu 29 kes semalam, menjadikan kes keseluruhan kita yang ada di Labuan ini adalah 1,570, iaitu 1,543 adalah 84 hari yang lepas, iaitu selepas pasca pilihan raya negeri Sabah, manakala sepanjang 9 bulan pertama kita hanya mencatatkan 27 kes secara keseluruhannya. Jadi kalau kita melihat kepada kes-kes semalam, kita ada 29 kes. Kebanyakan kes ini adalah disumbangkan oleh satu kluster baru yang kita namakan sebagai kluster J Bandar. Kluster J Bandar ini adalah mengambil sempurna kes yang ini, hampir keseluruhan kes ini melibatkan pekerja-pekerja di salah satu gerai makanan di kawasan bandar. Bandar itu adalah di kawasan Bandar Labuan, di mana kes pertama kita detekkan beberapa hari yang lepas, dan susulan daripada kes yang pertama tersebut, kita telah pun menyaring keseluruhan pekerja pada rangkaian kedai ini, dan daripada rangkaian kedai ini, semalam saja telah disahkan 20 orang lagi positif COVID-19. Dan untuk pengetahuan semua warga Labuan, mereka ini telah pun kami bawa ke hospital seawal kami mendapat kes pertama, iaitu pada 16 bulan yang lepas. Apabila kes pertama kami telah pun sahkan COVID-19, keseluruhan kes-kes ini telah pun disaring menggunakan rapid test, dan mana-mana yang telah positif telah pun dibawa ke hospital untuk tujuan rawatan. Jadi kebanyakan hampir semua kes ini telah pun berada di hospital, dikuarantinkan di hospital. Manakala bagi yang masih lagi tidak terjangkit, kita telah pun kuarantinkan keseluruhannya. Jadi mana-mana yang ingin mengetahui, ini adalah contribution, iaitu penyumbang kepada bilangan kes yang paling besar semalam, iaitu kluster J Bandar, yang merupakan kluster wujud di kalangan kedai, iaitu petugas ataupun pelayan ataupun tukang masak di salah satu rangkaian kedai makanan di kawasan bandar. Manakala kluster Hujung Pasir mencatatkan 3 lagi kes malam, dan 5 kes lagi adalah kes saringan kontak rapat berkenaan dengan beberapa kes-kes yang lain yang telah kita catatkan. Manakala satu kes lagi adalah kes yang melibatkan proses sign on perkapalan, di mana salah seorang daripada mereka ini telah pun disahkan. Seperti mana yang saya maklumkan sebelum ini, kita masih lagi tidak melonggarkan syarat kemasukan, terutama bagi perindustrian kapal dan oil and gas, di mana kita masih lagi apabila sampai ke Labuan, kita terus kuarantinkan mereka ini, dan apabila mereka dikuarantinkan, mereka telah pun diambil ujian lagi, dan salah seorang daripada mereka semalam telah disahkan positif. Jadi itu adalah kedudukan kes yang terkini semalam. Bagi kedudukan hospital pula, kita telah pun sampai ke zon kuning, iaitu di bawah 40 kes satu ketika dahulu, tetapi disebabkan oleh dua kluster, iaitu kluster yang sangat besar sekali, iaitu kluster Hujung Pasir, iaitu Pasar Basah di UTC, dan juga kluster J Bandar yang merupakan rangkaian kedai makanan di bandar, menyebabkan kita kembali beberapa kawasan kembali menjadi merah. Dan semalam kita telah pun mencatatkan 115 kes aktif di hospital, dengan 5 kes sembuh dan 29 kes baru semalam, menjadikan kita ada 115 kes aktif di hospital Labuan semalam, dengan 112 kes adalah kes yang melibatkan kes tempatan, manakala 3 kes lagi adalah kes import.
Dan kalau kita melihat kepada keseluruhan kes ini, kita ada 4 lagi kes yang berada di ICU sekarang ni. Ada 4 kes. 2 memerlukan bantuan alat pernafasan, manakala 2 lagi memerlukan pemantauan rapi keseluruhan daripada kes-kes tersebut. Dan untuk saringan pula, kita semalam kita telah mencatatkan bilangan 653 kemasukan daripada semua pintu masuk semalam, di mana untuk pintu masuk yang melibatkan feri dan bot laju kita mencatatkan 397 kemasukan semalam, manakala untuk airport kita ada 116 kemasukan semalam, dan kapal laut kita ada 140 kemasukan melibatkan sign on and sign off procedure, dan semalam melibatkan 9 lagi buah kapal yang melakukan pendaratan di Labuan. Dan untuk saringan ujian pengesahan bukan rapid test, tetapi ini adalah pengesahan RT-PCR, kita telah pun mengambil 41,288 ujian sejak daripada pasca pilihan raya, di mana buat masa ni kita masih ada lebih kurang 500 yang pending di makmal, manakala yang selebihnya telah pun diketahui keputusan secara keseluruhannya. Itu adalah status saringan kita. Manakala untuk kluster, kita kembali menjadi 6 kluster. Kita telah pun berjaya mematikan ataupun menutup beberapa kluster, iaitu Babangat, Babandal, Layangan. Semua telah pun ditutup, tetapi disebabkan oleh ada lagi spark of the cases, jadi kita terpaksa mewujudkan kluster-kluster baru. Dan untuk makluman semua, kluster yang terbaru yang kita catatkan adalah kluster J Bandar, yang ini tercetus melalui saringan pekerja warga asing yang berasal daripada warga asing, yang kemudiannya kita saring dan didapati positif. Dan daripada pekerja ini kita telah pun menyaring keseluruhan pekerja di rangkaian restoran ini, dan 23 lagi pekerja telah pun disahkan positif, menjadikan buat masa ini yang telah positif bagi kluster ini 25 orang. 25 orang ini melibatkan 21 bukan warga negara dan 4 warga negara. Jadi jumlah saringan yang telah dijalankan bagi kumpulan ini buat masa ini adalah melebihi 84 orang secara keseluruhannya. Manakala kluster yang kedua yang masih lagi aktif adalah kluster Hujung Pasir. Seperti mana yang saya maklumkan, ini adalah kluster di Pasar Basah UTC dan Pasar Basah UTC, di mana kluster ini semalam mencatatkan 3 lagi kes baru, menjadikan total keseluruhan kes di kawasan ini adalah 52 kes. Maknanya kawasan ini kalau kita kategorikan sebagai warna telah pun berwarna merah kawasan ini, disebabkan telah mencatatkan 52 kes within tak sampai pun 2 minggu kita di kawasan ini. Dan kluster seterusnya adalah Sky Chocolate. Sky Chocolate buat masa ini alhamdulillah tidak mencatatkan apa-apa kes baru lagi. Dan untuk Sky Chocolate kita masih kekal 54 kes secara keseluruhan bagi kluster ini. Manakala bagi kluster tenaga, kluster ini telah pun tidak berapa aktif, dan sekiranya tidak ada kes baru, besar kemungkinan minggu depan kita boleh menutup kluster ini, disebabkan kluster ini telah pun dikawal dengan baik dan dia kekal 121 kes. Buat masa ini 3 minggu telah pun tidak mempunyai kes baru. Kluster titian walaupun tidak mencatatkan kes, tetapi kita masih memantau disebabkan oleh pergerakan yang agak tinggi di kawasan ini, iaitu melibatkan 79 kes. Kalau kita melihat kepada kluster J Bandar, kluster ini juga daripada penelitian adalah hasil daripada kemasukan daripada kluster titian itu sendiri, yang merupakan seorang pekerja di kawasan ini yang telah pun menjangkiti keseluruhan petugas-petugas di kawasan ini. Dan kluster Saguking juga tidak menunjukkan pertambahan kes, tetapi kita masih lagi memantau. Dan buat masa ini, kluster ini adalah kluster terbesar di Labuan dengan setakat ini telah mencatatkan 413 kes
positif secara keseluruhannya. Jadi Fias, itu adalah kedudukan keseluruhan kes kita di Labuan pada hari ini. Baik, itu sedikit perincian berkenaan dengan 29 kes positif dan juga satu kluster baru yang telah dilaporkan semalam. Baik doktor, saya nak bertanya kepada doktor, bagaimana doktor melihat keadaan ataupun pematuhan SOP di Labuan pada ketika ini, doktor? Silakan. Um, Terima kasih Fias. Kalau kita melihat pada keadaan di Labuan pada waktu ini, kita telah pun berjaya keluar daripada satu ketika dahulu keadaan yang sangat-sangat tidak terkawal. Tetapi sekarang ini keadaan kita sangat terkawal pada satu ketika. Tetapi disebabkan oleh PKP hiccup berlaku apabila kita berpindah daripada PKP B kepada P, di mana SOP dan norma-norma baru banyak tidak dijalankan dan pergerakan semakin tinggi. Dan ini yang menyebabkan ada dua kluster besar wujud di kawasan bandar, iaitu di kawasan Zon 1 dan Zon 2. Satu adalah di UTC, satu lagi adalah betul-betul di kawasan bandar yang melibatkan rangkaian makanan, kedai makanan. Dan kedua-dua ini sebenarnya diterukkan dengan keadaan terlampau banyak function yang telah dibangunkan, yang telah dibuat sepanjang minggu lepas, di mana function-function sama ada di hotel ataupun di tempat-tempat makan terlampau banyak dan tidak terkawal. Apabila kita melihat kepada gambar-gambar yang ditunjukkan, menunjukkan bahawa tidak ada penjarakan, tidak ada nombor-nombor baru lagi di kawasan-kawasan ini, menjadikan spark kawasan-kawasan melibatkan beberapa kawasan di Labuan itu sendiri. Dan pada waktu ini kami tengah memantau dengan serius keadaan-keadaan keseluruhan kawasan ini untuk memastikan penularan ini dapat dimatikan. Dan proses ini bukan proses yang senang disebabkan oleh kegairahan kita untuk bebas tanpa kawalan. Jadi sekiranya kita sayangi Labuan ini, jadi ini adalah masa yang paling baik untuk kita bersatu balik, pastikan kita ikut balik SOP-SOP yang ditetapkan. Dan di kesempatan ini juga saya ingin memaklumkan bahawa kita ada beberapa subzone. Salah satu subzone telah pun kembali kepada merah disebabkan oleh kes yang terlampau banyak di kawasan ini, iaitu subzone 1. Subzone 1 telah pun kembali kepada zon merah dengan bilangan kes aktif di kawasan ini adalah 49 kes. Manakala bagi subzone 2, Jingga, Orange, di mana kawasan ini ada 22 kes. Manakala zon-zon lain, contohnya zon 2 kita ada 9 kes. Zon 4 kita ada 17 kes. Dan zon 5 kita ada 15 kes secara keseluruhannya. Jadi keadaan masih terkawal, tetapi dia boleh bertukar anytime sekiranya kita masih lalai dan masih tidak mengendahkan saranan terutama yang melibatkan norma-norma baru, penjarakan dan juga penggunaan mask serta norma-norma baru yang lain. Yes. Baik doktor, itu sedikit berkenaan dengan pematuhan dan juga keadaan di Labuan pada ketika ini. Dan mungkin ada sekali nasihat doktor kepada warga Labuan untuk sama-sama kita putuskan rantai COVID-19, doktor. Silakan. Okey, terima kasih Fias. Sekali lagi saya ingin mengambil kesempatan ini untuk berkongsi dengan warga Labuan status-status dan juga keadaan-keadaan analisa kami, terutama di dalam kami memastikan kawalan pada COVID ini adalah di tahap yang terbaik bagi Labuan ini. Saya menggunakan untuk pemakluman pada warga Labuan. Untuk makluman warga Labuan, pasca pilihan raya Negeri Sabah telah pun berakhir sebenarnya. Jadi untuk pengetahuan semua warga Labuan, seperti mana yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, di mana pasca pilihan raya Negeri Sabah bagi kita di sini telah pun berakhir dan report card bagi kami oleh Kementerian Kesihatan telah pun dikeluarkan oleh Tan Sri sendiri, di mana alhamdulillah Labuan telah pun dikategorikan sebagai 3 negeri terbaik di dalam kawalan COVID-19 bagi fasa pilihan raya Negeri Sabah, di mana kita telah berjaya mengurangkan kadar jangkitan. Pada satu ketika, kadar jangkitan kita pada Oktober apabila peak selepas pilihan raya adalah 1.8 kadar jangkitan kita, di mana pada waktu ini keadaan adalah sangat membahayakan dan sangat membimbangkan. Di mana pada waktu ini sekitar bulan 9, bulan 10, kita mencecah ke satu kadar jangkitan yang tertinggi
iaitu melebihi peringkat kebangsaan. Pada waktu ini peringkat kebangsaan adalah lebih kurang 1.2 dan kita mencatatkan 1.8 pada bulan Oktober yang lalu. Jadi kita telah pun berjaya dengan program-program kawalan yang kita telah jalankan dan alhamdulillah pada 19 November kita telah berjaya menurunkan kadar jangkitan kita daripada 1.8 kepada 0.5. Iaitu kadar jangkitan 0.5 sahaja, jauh di bawah kadar jangkitan kebangsaan, iaitu kadar jangkitan dari peringkat kebangsaan adalah 0.9. Kita berjaya menurunkan sehingga 0.5 walaupun pada waktu itu kita adalah negeri yang paling berbahaya. Beberapa pakar-pakar telah pun menyentuh Labuan, terutama di Astro, di TV, terutama kegusaran mereka disebabkan oleh kadar R0 kita pada waktu tersebut agak membimbangkan, iaitu 1.8. Dan alhamdulillah selepas pasca pilihan raya kita berjaya mengurangkan menjadi 0.5 kadar jangkitan keseluruhannya. Jadi untuk fasa pilihan raya negeri Sabah ini, saya ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah terlibat di dalam memastikan pasca pilihan raya negeri Sabah berjaya kita kawal dengan baik. Iaitu saya ingin mengucapkan terima kasih utamanya kepada anak-anak buah saya yang saya sangat sayangi di Jabatan Kesihatan, Hospital Labuan, klinik-klinik, juga rakan-rakan frontliner daripada Majlis Keselamatan Labuan, PDRM, Perbadanan Labuan, Immigration, RTM dan semua agensi-agensi yang terlibat secara langsung dan tidak langsung untuk menjayakan program pasca pilihan raya yang kami rancangkan, dan juga pihak wartawan yang tidak berhenti-henti memberi sokongan, RTM juga, dan juga kepada warga Labuan yang sangat menyayangi Labuan dengan memberikan kerjasama yang terbaik bagi kami sepanjang tempoh-tempoh tersebut. Jadi itu adalah sejarah yang kita hadapi, iaitu di mana kita telah pun mengharungi satu detik yang sangat membimbangkan dan kita berjaya menempuhi kawasan rintangan tersebut. Jadi seperti mana yang saya maklumkan, pasca pilihan raya telah pun berakhir dan kita berjaya mengeluarkan Labuan daripada PKP-D kepada PKP-B dan kepada PKP-P sekarang ini. Walau bagaimanapun, kalau kita melihat, kita mendapati sedikit hiccup, iaitu kita sedikit lalai. Apabila kita bertukar daripada B ke P, kita merasakan itu adalah satu kemerdekaan. Sedangkan ia bukan satu kemerdekaan. Ia adalah salah satu fasa untuk kita memulihkan. Jadi kalau kita melihat kepada fasa selepas kita mengumumkan PKP-P, banyak kelonggaran-kelonggaran yang telah diberikan, tetapi kelonggaran ini kebanyakannya tidak dipatuhi dengan norma-norma baru. Jadi pergerakan terlampau banyak, orang tidak mahu duduk kat rumah, orang berpesta di tepi pantai, orang berpesta makan malam, makan minum semua. Sehinggalah kita mendapat dua kluster baru, iaitu kluster daripada UTC dan juga daripada rangkaian makanan. Dan UTC ini sendiri telah pun menunjukkan 53 kes secara keseluruhan, menjadikan kita yang telah almost kembali kepada hijau menjadi merah semula disebabkan oleh kegairahan kita untuk membuka secara keseluruhannya. Sama juga untuk rangkaian kedai-kedai makan dibuka dan saya sendiri beberapa kali membuat teguran kepada pengusaha-pengusaha makanan disebabkan apabila selepas pukul 9 malam, apabila petugas-petugas tengah balik, kebanyakan telah pun berpesta seperti biasa. Tidak ada penjarakan, tidak ada emas, makan beramai-ramai, seperti mana tidak ada risiko lagi. Dan sekarang ini kita dikejutkan kembali dengan untuk restoran ini saja. Petugas-petugas telah mencatatkan 25 kes sekarang ini, dan untuk pengetahuan pendengar, salah seorang lagi telah pun sakit lagi semalam dan telah dimasukkan ke hospital di bawah pengawasan. Itu adalah salah satu daripada kes-kes yang terlibat daripada kluster-kluster ini. Jadi kluster ini diterukkan lagi dengan aktiviti-aktiviti yang kita buat. Banyak aktiviti-aktiviti yang kita buat seperti berkelah dengan tidak ada kawalan, majlis makan malam yang tidak ada kawalan terlampau banyak, menyebabkan kontak buat masa ini adalah terlampau banyak. Kita sebagai lupa bahawa kita berada dalam keadaan yang sangat-sangat membimbangkan. Jadi ini adalah situasi yang sangat membimbangkan disebabkan oleh kawasan kita ini adalah kawasan yang kecil. Jadi apabila kita tidak lagi meletakkan
benda-benda ini sebagai priority, kita akan mendapat bahana seperti ini balik. Dan kita perlu faham bahawa masih ramai lagi golongan-golongan yang perlu kita lindung di labuan ini, terutama warga emas, kanak-kanak yang juga dan juga yang melibatkan yang berpenyakit. Kumpulan-kumpulan ini kita perlu lindungi. Dan sekiranya kita terus dalam keadaan macam ini, tidak mengisahkan, maknanya kita dengan tidak sengaja, kita sebenarnya akan menyebabkan sesuatu yang tidak bagus kepada keseluruhan kawalan itu sendiri dan membahayakan orang-orang yang kita sayangi. Jadi saya menyeru kepada warga Labuan supaya kita kembali untuk memastikan SOP-SOP yang kita jalankan dipatuhi. Seperti mana yang telah saya nyatakan tadi, kita telah berjaya mengharungi gelombang COVID-19 yang kita hadapi pasca pilihan raya negeri Sabah. Kita telah melalui tempoh PKP B dan P. Namun kita lalai dan kita leka mengejar kegairahan untuk memerdekakan diri kita daripada belenggu PKP tanpa patuh pada SOP dan norma baru. Meletakkan kita bersekutu dengan virus ini. COVID-19 adalah musuh kita bersama. Kita masih belum terlambat sebenarnya. Jadi apa yang perlu kita buat sekarang ni adalah perkasakan disiplin kita, kawalan kendiri kita. Stay at home sekiranya tidak ada keperluan. Lindungi keluarga-keluarga kita. Jangan kita menyebabkan keluarga kita terdedah dengan COVID ini. Sebab kita tidak tahu ketahanan mereka terhadap COVID itu sendiri. Dan amalkan pelindungan kebersihan diri kita. Dan bersama kita patuhi SOP dan norma-norma baru. Satu saja. Kita pasti menang, dan kalau kita nak menang, kita kena hidup bersama dengan COVID. Kita kena amalkan dan menjadi tanggungjawab kita menegur kepada kawan-kawan kita ataupun jiran kita yang tidak mengamalkan SOP-SOP yang telah ditetapkan. Jadi sekali lagi kami di pihak Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan ingin menyeru pada semua warga Labuan untuk kita sama-sama kembali, kita sama-sama memastikan bahawa SOP norma baru kita diamalkan dan kita memastikan penjagaan kepada keluarga kita dengan tidak mendedah mereka kepada COVID, disebabkan COVID ada di mana-mana sekarang ini. Jadi apabila COVID ada di mana-mana, kita perlu patuh. Dan yang terakhir daripada saya pagi ini, Christmas akan datang dalam masa terdekat. Akan ada pergerakan yang sangat banyak, terutama melibatkan kemasukan daripada negeri Sabah. Jadi apabila kemasukan yang sangat banyak ini, saya menyuruh pada semua warga Labuan untuk social responsibility kita kepada Labuan ini. Sayangi Labuan ini dengan memastikan kita bersaring proper, dan apabila kita ada demam ataupun kita ada tanda-tanda, asingkan diri kita daripada keluarga kita. Jangan kita menyesal disebabkan oleh kelalaian kita sendiri, dan kita jaga keluarga kita dengan tidak mendedahkan keluarga kita di luar terlampau kerap, terutama yang melibatkan berjalan-jalan di kawasan luar. Dan saya ingin maklumkan beberapa kes adalah melibatkan perjalanan di luar-luar kawasan bandar. Jadi saya menyeru pada semua untuk menjaga keluarga kita sendiri dan memastikan keluarga kita dijaga dengan sepenuhnya. Kita yang akan menentukan sama ada Labuan ini akan terus hijau ataupun kita kembali kepada merah seperti kita dulu, kita kembali seperti fasa seperti mana sebelum pilihan raya dahulu. Itu terletak di pada tangan kita sendiri. Kami hanyalah orang yang berusaha untuk memastikan kawalan berada di tahap maksimum. Tetapi kawalan saja tanpa kerjasama daripada semua warga Labuan tidak bererti. Sebab ini adalah COVID. COVID tidak mengenal siapa-siapa, dia memerlukan kesatuan kita semua. Jadi itu saja daripada saya pagi ini, Fias. Saya sudahi dengan terima kasih RTM. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat pagi pada semua warga Labuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ismuni atas perincian berkenaan dengan status COVID-19 di wilayah Persekutuan Labuan. Jangan ke mana-mana, terus bersama dengan Labuan FM, suara pesisir anda.